وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير. ربي زدني علما. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم أستاذ. Kemana tuh? Tak dengar Ustaz. Sorry. Kak Liza dah mula tadi? Dah, Kak Izzah dah bukan majlis dah. Dah panggil Oh, okey, okey. tak keluar lagi. Okey, okey, sorry eh. Tak apa Ustaz. Okey, Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Nanti sekarang ni kita masuk bab 33 ke Ustaz? Hari tu ada sikit je lagi yang Bab 38 bab 38 pula. Sorry. Saya tanda depan. surat kalau Bab kami punya 32. buku bab 32 ni Hmm. bab 32 tak letak dah salah pula dah. Keutamaan bersegera mendatangi solat Zuhur. Okey. Okey, silakan Ustaz. Okey, saya cari hadis sekejap Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Aliza dan ibu-ibu, apa khabar? Dan insya-Allah hari ini kita sambung pengajian kita ni dalam memahami hadis-hadis dalam Bukhari yang telah diulas dan disyarahkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Saya nak cari hadis dia sekejap je. Betul ke yang ni? Bainama rajulun yamshi. Oh, betul. Dia terus sampai situ, lasahamu ilai. Oh, dia kampung semua hadis dah sini rupanya. Okey, Alhamdulillah hari ini kita masuk dalam bab yang ke-32 di bawah topik bab fadli tahjir ila zuhri. Ini tajuk dia. Bab keutamaan bersegera menuju salatul zuhur. At-tahjir. Okey. Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari namanya Qutaibah. Ini Qutaibah. Dan hadis ini berpunca daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah bin Ummihi radhiyallahu anhuma. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ini hadis yang pertama tu muka surat yang ke bukanlah, macam mana ni? Betul lah. Pada muka surat 61, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin. Wajada ghusna syaukin ala tariq fa akhkharahu fasyakarallahu azza wa jalla lahu faghfara lah. Dia sampai situ
Okey, yang mana kata Nabi SAW ketika ada seorang lelaki berjalan di satu jalanan, wajada ghusna syaukin. Saya buat macam ni Ketika seorang lelaki berjalan di jalanan, wajada ghusna syaukin ala tariq, dia dapati adanya ranting berduri di atas jalan. Fa akharahu, lalu dia pun ketepikan ranting tersebut. Fa syakarallahu azza wa jalla lahu, maka Allah bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Fa ghafaralah, lalu Allah azza wa jalla mengampunkan dosanya. Okay, itu satu Yang kedua, summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Nabi, itu muka surat yang ke-62 pula. Asy-syuhada khamsah. Orang yang mati syahid ni ada 5 kategori. Al-mat'un, orang yang terkena penyakit ta'un. Ta'un ni dalam bahasa Arab ta'ana. Ta'ana tu menikam. At-ta'nu tu menikam. Artinya penyakit ta'un ni boleh membunuh. Wal mabtun, asal daripada batana, perut. Jadi wal mabtun ni orang yang sakit perut. Biasanya sakit perut ni dia ada kaitan dengan macam-macam lah. Ni kena tanya Dr. Munirah. Dr. Munirah ada ke? Ada kan? Dr. Munirah Aminullah ada. Okay, betul tak kalau saya kata penyakit perut ni kadang-kadang dia ada kaitan dengan jantung kan? Betul ke Dr.? Ke Dr. tengah kerja? Kerja. Wal ghariqu, orang yang tenggelam, lemas. Betul ke? Tenggelam? Betul lah. Orang yang lemas. Wa sahibul hadmi, orang yang mati disebabkan tanah runtuh ke, rumah runtuh ke. Dan benda tu ada kaitan lah dengan, kalau macam gharik tu, dia bukan sekadar ada kaitan dengan lemas di sungai. Bahkan kerana adanya tsunami sebagai contoh kan. Sahibul hadam tu kerana gempa bumi pun ya juga. Dan yang kelima adalah wasyahidu fi sabilillahi azza wa jal. Dan orang yang mati syahid pada jalan Allah azza wa jal. Itu yang hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau buku ibu-ibu tu dia masih lagi dalam muka surat dalam hadis nombor 653. Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awal, kalaulah seseorang itu tahu apa kelebihan yang terkandung pada azan dan juga saf yang pertama, summa la yajidu illa an yastahimu lastahamu alaih. Kemudian dia tidak akan dapat untuk azan, an-nida' ni maknanya melaungkan azan. Kemudian oleh kerana dia tahu kelebihan melaungkan azan dan saf pertama ni, kalaulah dia terpaksa mengundi untuk melaungkan azan dan mendapat saf yang pertama, lastahamu alaih, pasti dia akan pergi mengundi. Lastahamu tu dia asal daripada as-sahmu, panah. Jadi kerana orang dulu dia mengundi menggunakan panah. Itu jadi saham tu. Macam Nabi Yunus AS kan dalam surah As-Saffat, fasahama fakana minal mudhabin, maka mereka cabut undi menggunakan panah. Ternyata Nabi Yunus AS yang kena campak dari kapal kan. Dan satu lagi yang kalau buku ibu nombor 654, walau ya'lamuna ma fit tahjir, kalaulah seseorang itu tahu kelebihan bersegera mendatangi salat, lastabaqu ilaih, pasti mereka berlumba-lumba untuk salat. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subuh, dan kalaulah seseorang tahu kelebihan salat isyak dan juga salatus subuh, la atauhuma walau habwan, pasti mereka akan mendatangi kedua-dua salat itu walau terpaksa merangkak. Jadi semuanya berapa hadis tu?
4 lah kira 4 hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Dan kalau kita tengok kesemua hadis yang pertama, kedua, ketiga tu macam tak ada kaitan pun dengan kelebihan bersegera salat zuhur kan. Apa kaitan orang mati syahid tu? Tak ada pun cerita pasal salatul zuhur. Apa kaitan orang yang membuang duri di jalanan? Tak ada kaitan pun dengan isu salatul zuhur, bersegera salatul zuhur. Jadi ini mengelirukan kita. Dan Ibu-ibu rahmat Allah, sebelum ini kita telah, rasanya kita ada bincang ya tentang beberapa keistimewaan yang ada pada salatul zuhur. Jadi eloklah dalam bulan Ramadan yang serba-serbi syarat dengan ilmu pengajian Al-Quran ini, kita walaupun mungkin kita dah bincang tapi kita senaraikan balik. Saya rasa kita pernah bincang lah. Tapi kita cuba senaraikan balik keunikan solat zuhur. Okey, silakan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak. Kak Niza buka suara Kak. Ada solat antara paling banyak solat sunat sebelum tu dan selepas. Okey, adanya solat, satu-satunya solat kan? Ya. Satu-satunya solat yang ada qabliyah dan ba'diyah. Ya. Okey, lagi? Cuba ibu-ibu yang lain. Kak Anis, kita Ibu Zaitun kurang sihat. Semalam dia hubungi saya. Jantungnya agak bergerak laju sikit dan dia pun terus pergi ke IJN. Saya dah hubungi balik tapi tak dapat. Jadi kita tunggulah. Kot-kot ada harapnya ada berita yang baiklah daripada Ibu Zaitun. Sebenarnya Ibu Zaitun ni dah lama dah, zaman muda lagi dah buat operation untuk jantung. Jadi pasal okey je. Cuma semalam tu ada masalah sikit. Okey, apa lagi keunikan yang ada pada salatul zuhur? Keunikan solat zuhur Ustaz tanya. Yang ada pada salat zuhur Kak Anis. Qabliyah ba'diyah Kak Liza dah jawab. Waktu yang sukar Ustaz. Waktu yang sukar. Tengah panas. Waktu yang sukar. Boleh dilewatkan tak Ustaz? Sebab zuhur Waktu kan yang... kalau bila sebut sebab panas tu antara solat yang ada kerusahan untuk dilewatkan kan? Okey, ada keringanan untuk dilewatkan. Betul Kak? Ada keringanan untuk dilewatkan kerana panas. Ada kaitan dengan poin Ibu Sharifah tadi. Okey, poin Syafiq ni digantikan dengan solat Jumaat khusus bagi lelaki. Ada lagi tak keunikan solat zuhur? Solat pertama. Solat pertama yang dikerjakan oleh Nabi SAW dalam solat 5 waktu. Okey. Ada lagi ke? Solat zuhur 4 rakaat. Solat okey, rasanya tu kot 5 perkara yang kita senaraikan. Terima kasih banyak. Yang pertamanya adanya solat qabliyah dan ba'diyah, waktunya panas dan sebagainya, bla 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 tu lah. Okey. Jadi itu beberapa kelebihan lah dan saya dah ceritakan pada ibu-ibu. Kenapa solat zuhur dinamakan zuhur? Kerana zuhur ni zahara ni jelas, terzahir. Okey, artinya dia merupakan solat pertama yang terzahir dalam pensyariatan agama kita. Solat 5 waktu itulah. Dan juga ada kaitan dengan matahari yang begitu zuhar, yang begitu zahir, jelas pada waktu tersebut. Dibandingkan pada waktu asar dan waktu yang lain tidak ada kaitan dengan matahari kan. Okey. Solat yang betul, semua solat ada kaitan dengan matahari. Zuhur ada kaitan matahari. Tapi kalau kita kata semua solat ada kaitan dengan matahari, bagaimana pula dengan solat subuh dan juga solat isyak? Ada kaitan ke dengan matahari? Solat subuh dan isyak?
Zuhur ada kaitan matahari. Allah Ta'ala pun sebut. Aqimis salata liduluki syams. Kerjakan salat apabila matahari tu dia tergelincir sikit. Daripada matahari yang duduk tegak atas kepala kita, dia tergelincir sikit, maksudnya waktu zuhur kan. Dan orang pun kata masa tu dia punya bayang-bayang sama panjang ke 2 kali ganda panjang? Saya pun keliru dah. Okey, itu cara nak kenal salatul zuhur lah. Dan asal pun matahari dah mula redup dan bayang-bayang tu macam mana pula dia punya kadar kepanjangan dia. Maghrib ada kaitan dengan matahari, confirm. Bila terbenamnya matahari maksudnya maghrib. Tapi macam mana ibu-ibu sekalian kita nak ada kaitan ke solat isyak dan juga solatul subuh dengan matahari? Kerana orang kata solat merupakan satu-satunya ibadat yang ada kaitan dengan matahari sedangkan yang lain semuanya bulan. Macam mana tu? Subuh sebelum matahari terbit. Subuh sebelum matahari terbit. Okey, maknanya Maghrib sebelum tamatnya matahari waktu tenggelam. terbenam. Maknanya tamatnya waktu subuh apabila Ya. matahari terbit. So ada kaitan dengan matahari. Betul Ibu Sharifah? Isyak macam ni isyak? Isyak dari awal malam. Dari awal Aku malam. kena solat pada waktu awal malam. Tapi kaitan dengan matahari? Maknanya matahari dah tenggelam lah. Kalau matahari terbenam tu maghrib. So ada disebut siang digantikan dengan malam. Maknanya matahari digantikan dengan bulan. Oh macam tu. Tapi itu tidak menjawab soalan lagi Ibu pasal matahari tu. Sama dengan Puan Syafiq ni kata matahari tak nampak langsung. Lebih kurang yang jawapan Ibu Sharifah. Oh tak boleh kita fikir macam tu. Siapa yang cuba? Kak Anis nak cuba Kak Anis? Apa Ustaz berkaitan dengan matahari? Isyak tu macam mana solat isyak nak dikaitkan dengan matahari? Oh, solat isyak. Satu-satunya solat yang tak ada kehadiran matahari lah. Oh terror lah jawapan-jawapan diberikan. Pagi-pagi Tadi- Ustaz bagi soalan canggih-canggih ni. Jadi matahari tak nampak matahari pun jawapan dia juga. Senang macam tu. Macam ni sebab bila maghrib masuk, ada lagi tak cahaya di kaki langit? Ada kan namanya cahaya merah ataupun asyafaqul ahmar. Cahaya merah tu terhasil daripada matahari lah. Okey. Apabila cahaya merah tu hilang, barulah masuk waktu isyak. Jadi itulah kaitan dengan matahari. Cahaya merah tu yang terbias daripada matahari yang sudah terbenam di ufuk tapi cahaya nampak lagi. Sama dengan subuh kan? Subuh matahari tak terbit lagi tapi cahaya tu dah keluar dah. Fajar yang panggil fajar yang menyingsing. Itu tanda subuh. Ada kaitan dengan matahari. Kemudiannya tamatnya subuh dengan terbitnya matahari. Isyak pun begitu. Isyak bermula apabila cahaya merah di ufuk yang terhasil daripada matahari tadi telah hilang sepenuhnya. Maka masuklah isyak. Tapi itu tidak dipersetujui oleh mazhab Hanafi, yang mana Hanafi kata bukan cahaya merah hilang tapi cahaya putih kata dia. Cahaya putih ni saya tak tahu macam mana dia punya perkiraan dia. Tapi mudah ceritanya mazhab Hanafi isyaknya lewat sedikit. Lewat tu mungkin dalam sekitar 10 ke 15 minit. Wallahualam. Okey. Sekarang ni timbul satu persoalan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa kaitannya hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan tajuk yang diberikan oleh Imam Bukhari, bab kelebihan bersegera salat zuhur? Apa kaitannya? Yang seorang lelaki buang duri di jalanan, kemudiannya orang yang mati syahid ada 5 kategori, kemudian kelebihan saf pertama dan juga kelebihan melaungkan azan dan juga saf pertama. Apa kaitannya tu kan? Kemudiannya kalau kita tahu kelebihan solat isyak dan subuh, pasti kita pergi walaupun merangkak, itu bukan kelebihan solat zuhur. Satu-satunya hadis yang ada kaitan hanyalah hadis yang tu je lah. Yang hadis nombor 654 tu, kalaulah seseorang tahu keutamaan bersegera pergi solat, pasti mereka berlumba-lumba. Itu je yang ada kaitan pun. Yang lain tak ada kaitan pun. So macam mana ibu-ibu sekalian?
Kalau yang hadis mula yang buang duri tu maknanya dia segera buang duri. Dia bersegera membuang duri tu di jalanan takut orang terpijak kan. Sama kita mendatangi Zuhur dengan segera tu tajuk dia. Okey. Yang nombor 1, yang mati syahid ni tak tahu Ustaz, tak tahu nak kait macam mana. Oh bijak lah Kak Nizam, masya-Allah. Yang mati syahid tak tahu. Barakallahu fikum. Sama juga dengan ulasan oleh Syafini tadi. Dan betul lah apa yang disebutkan oleh ulama pun. Yang mana kita tengok dalam muka surat 63 tu kan. Bab 63. Mana ni? Bab 63. Ni. Dia sebut apa dia? Wal maqsudu minhu zikrut tahjir. Yang syarah hadis tu. Syarah hadis perkataan bainama rajulun. Jumpa tak dia punya perenggan yang pertama, muka surat 63 dalam bab syarah hadis, perkataan bainama rajulun. Yang ayat akhir sekali. Tujuannya adalah menyebutkan perbuatan bersegera. Wal maqsudu minhu zikrut tahjir. Itu yang sebenarnya yang mahu disampaikan oleh Imam Bukhari. Cuma Imam Bukhari ni dia style potong. Dia style potong-potong hadis. Dia style nak ringkas-ringkaskan. Kalau kita nak faham memang kita kena baca lagi hadis yang lain untuk memahaminya. Okey, contohnya tadi Kak Liza dah sebut. Lelaki itu bersegera membuang benda menyakitkan di jalanan. Duri itu tak ada apa, tak besar sangat lah. Yang besarnya sekarang ni lah jalan yang tidak diturap dengan betul kan. Itu pun benda yang menyakitkan. Ataupun apa-apalah yang kaitan dengan jalan ni. Okey. Kemudian sekarang ni maknanya bila kerajaan buat, dulu lagi bukan sekarang. Buat apa? Buat highway ke, LRT ke, MRT ke, tu semuanya benda yang bagus sebenarnya. Okey, kemudiannya yang pasal 5 syahid tadi. Jadi 5 syahid tu antaranya syahid pada jalan Allah Azza wa Jal. Orang yang syahid pada jalan Allah tu dianggap sebagai syahid kan. Ini menunjukkan kita kena bersungguh untuk berjuang menegakkan agama Allah. Jadi orang yang berjuang menegakkan agama Allah ni dia bersegera. Dari isu bersegera berjuang menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Okey, yang kedua, sama juga dengan orang yang kalaulah dia tahu kelebihan untuk azan dan juga saf yang pertama. Okey, Kak Liza dan ibu-ibu, nak dapat saf yang pertama ni kena pergi awal ke pergi lambat masjid? Kena pergi awal kan? Kena pergi awal. Kalau pergi lambat tak dapat. Pun isu bersegera juga. Sebab kita nak dapat saf yang pertama tu. Macam sekarang ni, saya dah pergi solat subuh tempat lain dah. Saya pun macam manalah surau tempat aku ni, nanti orang tanya manalah budak tu kan. Tak nampak dah muka subuh sekarang. Sebab saya berpindah dari surau Al-Ikhlas dekat rumah saya kepada Masjid Al-Ikhlas. Masjid Ikhlas tu dia dekat dengan Seksyen 13, masjid baru, memang cantik. Kalau saya pergi solat subuh di Masjid Ikhlas dengan anak saya tu yang sulung, saya dah separuh perjalanan dah pergi sekolah. Jadi saya boleh sampai ke sekolah dia 6.40. Gelap lagi. Jadi senanglah pukul 7 saya dah sampai rumah dah. Relax-relax je. Kalau saya solat di maknanya. Tapi bila saya pergi ke masjid tu. Saya setakat saya pergi setakat ni lah tak sempat lagi soft yang pertama. Saya dapat soft yang kedua je paling tinggi. Kerana orang dah ramai dah. Kita pun gerak dari jauh kan. Kita dari jauh. Kita sampai-sampai orang 3 minit lagi dah nak iqamat. Jadi tak sempat untuk soft yang pertama. Tapi nak ceritanya orang berlumba. Kalau kita lambat je, kita tak dapat lah. Jadi untuk dapat soft yang pertama, kita kena berebut. Kena bersegera pergi ke masjid. Okey, itu cerita bersegera. Sama juga kalau orang tu tahu kelebihan solat isyak dan subuh, pasti mereka akan pergi walaupun merangkak. Ini artinya orang yang berjuang untuk menegakkan amal ibadat. Buatlah macam mana pun, kena merangkak pun merangkaklah. Dan apabila merangkak, lambat ke cepat? Ibu-ibu sekalian. Kena pergi cepatlah kan? Kalau dalam merangkak, pergi lambat, orang azan baru pergi. Memang duduk belakang atau habis solat lah. Jadi orang ini menunjukkan kena bersungguh, kena pergi awal. Kalau kita tahu kita sakit, tak kata merangkak lah. Tak ada orang merangkak pergi masjid. Kalau dengan situasi surau pun jauh, apa payah juga. Tapi ceritanya kalau bertungkat ke, kalau jalan perlahan ke, nak tak nak kena pergi awal.
baru dapat solat isyak dan subuh secara berjemaah. Jadi ini semua hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan kita digalakkan segera mengerjakan solatul zuhur. Okey. Kemudian timbul satu isu yang disebutkan oleh Ibu Sharifah, oleh Kak Anis Arsila tadi, bahawasanya timbul kata Kak Anis kerukhsahan. Oh, payah betul gabung bahasa Arab dengan bahasa Melayu ni. Rukhsah tu bahasa Arab. Ke dengan an belakang tu bahasa Melayu. Kerukhsatan lah. Kerukhsatan. Keringanan lah. Keringanan ataupun kelonggaran untuk solat zuhur. Mana lebih utama sebenarnya ibu-ibu sekalian? Isunya, kalau di waktu yang panas, macam tempat kita ni panas pun bukanlah isu yang besar di negara kita, kecuali dalam 2-3 minggu lepas. Itu memang isu. Memang panas. Saya keluar je dari kereta sekejap untuk tunggu anak saya balik dari sekolah. Oh, ya Allah, panasnya bulan Ramadan. Semalam, lagilah. Kata orang Kelantan, jelepek saya petang semalam ibu sekalian. Pukul 4 sampai rumah, saya tidur tak sedar-sedar sampai pukul 6. Pukul 5 tak dekat. Asal pun tak ada dalam kamus saya semalam. Kerana kereta saya rosak semalam. Ya Allah, sadis betul kena berjalan pergi ke bengkel. Memang dah panasnya apa. Rosak tu pula ngam-ngam rosak nak masuk dalam kawasan rumah. Panggil guard, tolak kereta ke tepi sikit bagi mudah orang lalu. Tapi saya kena jalan-jalan. Kemudian petang tu berjalan pula cari office. Memang guna tenaga yang banyak. Letih lah tambah-tambah panas ni kan. Okey. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan panas ni, mana lebih utama? Ceritanya kalau masa panas ataupun di negara yang panas macam zaman Nabi dulu yang masjid tak ada aircon, tak ada kipas, masjid yang terbuka tu, mana lebih utama? Solat di awal waktu ataupun solat yang dilewatkan? Yang dilewatkan. Sebab kata Nabi SAW, abridu bil zuhur, tunggu teduh dulu untuk salatul zuhur. Maka mana lebih utama? Kak Liza sebut apa tadi? Lewatkan untuk dapatkan khusyuk. Kalau solat keadaan panas tu nanti memang tak dapat khusyuk. Kalau panas sangat macam di Mekah tu. Kan? Okey, Ya. terima kasih banyak Kak. Sebenarnya Kak tahu tak saya terganggu dengan jawapan Kak dulu pasal solat tarawih dan tahajud tu sama ke beza. Sampai sekarang saya terganggu lagi. Aku ni kena tarik balik ke fatwa aku ni. Duk fikir-fikir. Saya pun tak tahu apa jawapan sebenar sekarang ni. Terganggu sungguh. Tapi itu cerita lain. Tapi saya kena study banyak lagi. Okey, bagi Kak Liza, eloknya kita lewat kerana intipati utama dalam solat adalah khusyuk. Jadi kalau solat di tengah panas, tak ada khusyuk. Maka tunggu teduh dulu. Okey, itu jawapan Kak Liza. Yang lain ada jawapan tak? Mana satu lebih utama? Ada ke jawapan di sini? Ni ada ni. Jawapan di sini. Waktu solat zuhur. Waktu daruri apa benda tu. Okey. Kak Syida ada jawapan Kak? Kak Syida tulis tu musim panas, siang panjang, asar masuk lambat. Jadi bolehlah lewat. Okey, sama dengan Kak Liza. Okey, siapa ni? Sama Kak Liza. Okey. Kita tengok sini dalam kitab Ibn Daqiqil Id, Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Al-Hajirah iaitu waktu yang terlalu panas kan. Okey, mula-mula dia nak cerita hadis ini menunjukkan keutamaan solat pada awal waktu. Bukan. Itu silapnya. Ni. Fa'amma zuhur yusalli zuhra bil hajirah yadullu ala taqdimiha fi awalil waqti. Dia kata macam ni. Dia kata solat zuhur ni apabila dikerjakan pada waktu yang panas, itu menunjukkan lebih utama kita solat zuhur pada awal waktu. Dia kata macam tu. Sebabnya, okey, kita tengok hadis Nabi tu.
Nabi SAW solat zuhur pada waktu yang panas, bil hajirah. Maka bila Nabi solat zuhur pada waktu yang panas, hadis ini secara zahirnya menunjukkan elok kita solat awal waktu zuhur walaupun pada waktu yang panas. Okey, kita bawah lagi Bawah lagi tu, wa fihi wajhun akhar wa huwa anna al-fuqaha ikhtalafu anna al-ibrada rukhsatun aw sunnah. Fuqaha pun bincang, sebenarnya kita solat lewat zuhur tu kerana panas tu, adakah ia dianggap sebagai rukhsah ataupun keringanan ataupun sunnah? Ibu-ibu kita kena ingat ya, kalau kita kata solat lewat zuhur kerana panas itu rukhsah dia takkan setanding dengan azimah. Azimah ni benda yang pure tu, yang asalnya solat zuhur pada awal waktu. Rukhsahnya boleh lewat. Rukhsah ni dia takkan jadi lebih utama, dia hanya keringanan sahaja. Dia hanya keringanan. Tapi kalau kita kata sunnah melewatkan solat zuhur, maka yang utamanya lewatkan zuhur. Okey. Dalam bab mazhab Syafi'i, dia ada dua pandangan. Satu, ia merupakan rukhsah. Kerana kata Nabi SAW, abridu, tunggu teduh dulu untuk salatul zuhur. Maka katanya wa yakunu ta'jiluhu laha fil hajirah akhzan bil asyaqqi wal aula. Maka kita menyegerakan salatul zuhur itu yang terbaik. Okey, kerana lewat tu hanya kelonggaran. Okey. Kalau kita kata bahawasanya melewatkan salat zuhur tu sunnah, maka dia kata apa dia? Inna tahjir li bayanil jawaz. Sesungguhnya solat awal tu hanya nak tunjuk boleh je. Hadis tadi kan, hadis yang atas ni, dia kata solat zuhur tu Nabi solat pada waktu yang panas. Okey, maka kalau kita kata melewatkan solat zuhur tu merupakan sunnah di waktu yang panas, maka hadis yang menyatakan Nabi SAW solat zuhur di waktu panas itu hanya nak tunjuk boleh. Kalau panas tu kita solat zuhur awal waktu juga bolehlah solat zuhur awal waktu, tapi yang terbaiknya kita lewatkan sedikit sebagaimana ulasan Kak Liza tadi. Boleh faham ke apa yang saya terangkan ke berbelit? Okey. Kata Ibn Daqiq al-Id, wa fi hadza bu'dun. Pandangan ini pelik. Bu'dun ni jauh ni maknanya mustahil, pelik ni. Pelik kalau pandangan menyatakan melewatkan solat zuhur tu sunnah dan Nabi solat zuhur awal tu hanya nak tunjuk boleh je. Kerana apa? Kerana kata Ibn Daqiq al-Id, apabila hadis ini berbunyi kana Nabi SAW yusalli zuhra bil hajirah, adalah Nabi SAW solat zuhur di waktu yang panas. Kana tu menunjukkan mulazamah, menunjukkan benda yang selalu buat. Tengok ni, itu memang dalam bahasa Arab. Kana ni menunjukkan benda yang selalu berlaku. Yush'iru, kana tu yush'iru bil kasrati wal mulazamati urfan, menunjukkan benda yang banyak dan itulah kelaziman yang dilakukan. Jadi bagi Ibn Daqiq al-Id yang paling tepat adalah salat zuhur pada awal waktu yang panas itu lebih utama daripada dilewatkan. Tetapi boleh dilewatkan tak? Boleh, kerana ia merupakan satu kelonggaran. Boleh jelas tak ibu-ibu sekalian? Okey. Tapi saya nak tanya ibu-ibu sekalian, betulkah perkara rukhsah? Dia ada dua, azimah. Satu azimah. Azimah ni maknanya benda yang asal dia tu. Benda yang apa nak kata azimah ni dalam bahasa yang lebih, siapa tahu? Okey, azimah ni benda yang asalnya, itulah rukhsah, kelonggaran diberikan. Adakah azimah memang lebih utama daripada rukhsah ataupun ada rukhsah yang lebih utama daripada azimah? Ada tak jawapan ibu-ibu sekalian? Okey, sebelum tu kita ni dulu. Benda yang wajib lebih utama tak daripada benda sunat? Lebih utama. Tapi ada tak benda sunat lebih utama daripada wajib? Oh, dah ada jawapan situ. Tapi jawab dulu soalan, ada tak benda sunat lebih utama daripada wajib? Tak ada. Tak ada? Oi,
Ya ke Kak Anis? Tak ada. Kak Anis, Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum tu sunat ke wajib? Bagi salam tu sunat. Jawab tu wajib. Mana lebih utama, saya ke Kak Anis tadi? Ustaz bagi salam. Saya lah. Saya sebab saya jawab wajib. Bagi salam tu lah utama. Bagi salam lebih salam utama tu tak? bagi salam tu sunat kan? Bagi salam sunat. Itu Jawab utama. salam wajib. Yang Tapi menjawab tu wajib. Jadi ah, keutamaan memberi salam. yes, orang bagi salam tu dia dahulu buat benda baik. Yang jawab salam tu nak tak nak dia kena jawab lah. Tapi dia pun Ah. bukanlah nak bagi salam sangat pun. Kalau macam tu pakat tak nak bagi salam lah. Oh, aku tak nak bagi salam, kau bagi salam dulu, aku jawab, aku lebih utama kan. Tak, memberi salam tu lebih utama. Walaupun dia sunat. Okey, Okay, nampak faham. Okay. Dan dalam kes ini, solat ini, antaranya yang disebutkan tu kan, oleh Syafini dan juga Kak Aisyah, iaitu salatul qasar. Mana lebih utama, solat qasar 2 rakaat masa musafir ataupun solat 4? Qasar. Qasar lebih utama. Solat qasar tu, dia nak masuk kategori apa? Rukhsah ke ataupun itulah azimah? Maka ada khilaf kalangan ulama. Ulama macam Hanafi kata rukhsah tu solat qasar 2 rakaat tu azimah. Itu yang asalnya. Kenapa dia dianggap azimah? Kerana asal bagi solat zuhur, solat asar dan solat isyak adalah 2 rakaat. Saya pernah cerita pada ibu kan. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi solat zuhur, asar dan juga isyak hanya 2 rakaat. Itu yang asal. Bila pergi ke Madinah, barulah solat itu bertukar jadi 4. Jadi, solat 2 rakaat kata Ummuna Aisyah radhiyallahu anha dikekalkan dalam safar. Maka Hanafi kata itulah azimah. Solat 2 rakaat tu azimah. Yang rukhsah yang solat 4 tu dah berlaku pertukaran. Tapi dalam safar kekal 2 rakaat. Okey. Tapi bagi pandangan lebih tepatlah kot. Bagi jumhur, memang asalnya 2 rakaat. Tapi telah bertukar jadi 4. 4 tu bukan rukhsah. 4 tu yang jadi azimah. Cuma dalam perjalanan adanya kesulitan. Inna safar qit'atun minal azab. Safar ini sebahagian daripada azab. Kesulitan. Maka bila ada kesulitan, barulah kita disunnahkan untuk salatul qasar. Jadi qasar 2 rakaat tu dianggap rukhsah, keringanan. Walaupun ia keringanan, kedudukannya lebih tinggi daripada azimah. Orang yang salat 2 rakaat zuhur dalam perjalanan lebih baik daripada salat 4 rakaat. Salat 2 rakaat rukhsah, keringanan. Salat zuhur 4 rakaat itu azimah. Tapi rukhsah lebih utama daripada azimah. Pendek ceritanya, boleh dikatakan semua benda wajib lebih utama daripada sunat. Kecuali dalam 2-3 perkara. Saya tak ingat lagi yang lain. Antaranya adalah memberi salam, sunat, lebih utama daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Okey. Yang keduanya adalah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, iaitu segala benda azimah lebih utama daripada benda rukhsah. Tetapi ada 2-3 benda amalan rukhsah lebih utama daripada azimah. Okey. Boleh jelas di sini saya nak tunjuk sikit yang saya duk cerita-cerita pada ibu-ibu sekalian. Kan kata ya ke saya ni kan. Yalah ni. Ada orang tanya, betul ke solat zuhur ni solat yang pertama? Dia tanya kan. Maka dia kata, na'am, ya, solat yang pertama dalam solat 5 waktu, hiya solatuz zuhur. Okey, itulah. Panjang lagi ulasan dia tu. Tak payahlah saya nak cerita semua. Okey, jadi ibu-ibu sekalian, satu benda yang mengelirukan adalah fasyakarallahu azza wa jalla lahu, maka Allah Ta'ala bersyukur kepada orang yang membuang benda menyakitkan di jalanan. Jadi apa maksud Allah Ta'ala bersyukur? Allah pun bersyukur. Allah ni bersyukur ke ibu-ibu sekalian? Ibu kakak? Kena sebut ibu kakak sebenarnya sebab kebanyakan ni kakak ni. Ada lah Ustaz, kan nama Allah Asy-Syakur. Ayat mana kak? Kan nama-nama Allah Asmaul Husna. Kan ada Asy-Syakur? nama. Ada Syakur Rasa macam ada. Rasa kan, rasa. Betul ke? Ada Syakur. Ya. Ada. Ada. Inna Syakur. Rabbana Saya laghaf- backup. Ya? Ghafurus Syakur.
ghafurun Ah, syakur. ah. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami itu amat-amat pengampun dan amat-amat bersyukur. Tapi macam mana Allah Ta'ala bersyukur tu ataupun berterima kasih lah? Sekejap ya. Balik semua dia. Apa maksud Allah Ta'ala? Sekejap. Ibu siap sekejap. Okey. Apa maksud Allah Ta'ala bersyukur? Atau berterima kasih. Kalau kita berterima kasih pada orang tu dia, kalau kita buat baik pada orang tu pun berterima kasih pada kita. Agak-agaknya biasanya orang yang berterima kasih ni dia buat baik tak pada kita? Buat baik lah kan? Baik. Cikgu kakak sekalian lah yang buat baik pada saya ni kan. Dia akan buat baik lah. Duk hantar makanan lah apa benda kan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Okey. Jadi mestilah saya kena balas lah. Takkan saya buat tak tahu je. Buat muka cengih je. Muka macam tak ada perasaan langsung. Tak. Kena balas lah kebaikan dengan apa-apa bentuk, paling kurang doa kan. Ingat-ingatan kita. Okey. Jadi dalam bab ini, apabila Allah Ta'ala berterima kasih pada hamba-Nya, artinya Allah Ta'ala memberikan balasan yang baik kepada dia. Dalam banyak-banyak balasan Allah Ta'ala, apakah balasan yang paling besar? Rahmat. Rahmat. Lagi? Maghfirah. Yes. Itu sebut tu, wa'fu anna wa ghufir lana warhamna. Itulah yang paling besar. Keampunan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ihtisabil asar. Bab mengharapkan pahala daripada kesan-kesan langkahan kita ni kan. Asar-asar tu kesan lah, bekas-bekas. Okey. Ihtisab itu macam kita baca hadis yang popular Ramadan tu lah. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Hisab maknanya penuh dengan muhasabah, dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesedaran. Okey. Redha Allah pun sama kan redha Allah tu lah kemuncaknya. Okey. Jadi bab ihtisabil asar, mengharapkan pahala daripada langkahan-langkahan kita. Jadi hadis ini daripada guru Bukhari Muhammad bin Abdullah bin Hushab daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tu? Ya Bani Salimah, katanya. Ya Bani Salimah, timbul je benda ni. Ya Bani Salimah, ala tahtasibuna asarakum? Okay, sorry. Ya Bani Salimah, ala tahtasibuna asarakum? Wahai Bani Salimah, tidakkah kalian mengharapkan pahala daripada langkahan-langkahan beliau, langkah-langkahan kamu? Satu. Hadis ni macam hadis potong ni kan. Nampak tak? Macam hadis potong. Macam ada cerita lain sebenarnya yang panjang. Tapi Imam Bukhari macam saya sebut, dia style macam tu lah. Dia style potong-potong hadis. Sebab dia target dia nak capai target ni. Dia nak sampai target tujuan peletakan bab itu. Okay. Wa qala Mujahid fi qawlihi azza wa jalla wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kata Allah azza wa jalla dalam surah Yasin ayat 12, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka qaddamu, kerjakan, wa asarahum, dan apa yang mereka telah tinggalkan. Qala Mujahid, kata Mujahid, iaitu langkahan-langkahan mereka, khutahum. Okey. Sekarang ni kita tengok hadis ceritanya apa benda yang Nabi sebut ala tahtasibuna asarakum tu. Ada cerita daripada Anas bin Malik radhiyallahu an.
anna Bani Salimah aradu an yatahawwalu an manazilihim. Bani Salimah ni mereka bercadang nak pindah rumah. Jauhlah rumah mereka tu dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanzilu qariban minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Cadang mereka ni nak pindah dekat-dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Anas, fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'rul Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka kalau kawasan tadilah, kalau kawasan yang mereka tinggalkan itu akan menjadi kosong. Nabi tak suka mereka meninggalkan kawasan tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ala tahtasibuna asarakum, tidakkah kamu mengharapkan pahala daripada langkahan-langkahanmu? Itu maksudnya. Cerita panjangnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bani Salimah ni Bani apa sebenarnya? Okay, kita tengok Bani Salimah. Mula-mula dia sebut laisa fil arabi salimah bi kasril lam ghaira hadzal qabil. Di sebelah tu loh. Wa hum batnun kabirun minal ansar summa minal khazraj. Muka surat, kalau buku satu tu muka surat 67 lah. Mungkin kalau buku sebahagiannya 66 kan. Yang perkataan ya Bani Salimah. Jumpa perkataan ya Bani Salimah, dibaca Salimah, lam tu baris bawah. Macam yang ni lah, kita baca buku Ustaz Luqman Makhtar tu kan. Musailimah. Bukan Musailamah. Musailimah. Mereka merupakan golongan yang besar kalangan Ansar yang berasal daripada Ansar. Ansar kan dia ada lagi. Aus, Khazraj. Bani Salimah ni daripada Khazraj. Khazraj. Okey. Itu satu. Yang lain tu, di kalangan Ansar ni yang paling besar apa dah? Bani apa yang paling besar? Alah, Anas bin Malik ni daripada game mana Saya lupa dah. Sekejap Anas bin Malik. Khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni daripada bin Nadar bin Damdam Najjari. Bani Najjar ni dianggap sebagai golongan Ansar yang paling hebat lah, Bani Najjar. Okay. Jadi kita tengok ke depan ni. Muka surat 68. Kalau buku saya ni muka surat 68. Dia punya point dia fayanzilu qariban. Cuba cari ibu-ibu. Fayanzilu qariban. Apa cerita ni? Siapa antara geng-geng Bani Salimah? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kenapa mereka nak pindah dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana nak dekat dengan masjid. Rumah mereka jauh, nak kena jalan, ya Allah, jauhnya. Ibaratnya kita pergi Mekah kena jalan 2 kilometer, 3 kilometer. Itu pun kita dah mula merungut kan. Memang letih pun. Lebih baik kalau kita dapat duduk di bangunan Clock Tower ke ataupun Safwah, apa benda tu. Okay, katanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma cerita, kanat diyaruna ba'idatan minal masjid. Rumah kami ni jauh lah daripada masjid, kata dia. Fa'aradna an nabta'a buyutan fa naqrubu minal masjid. Kami pun cadang lah nak beli rumah dekat-dekat dengan kawasan masjid. Senang sikit. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bagi. Kata Nabi, innalakum bikulli khutwatin darajatan, sesungguhnya pada setiap langkahan kamu tu ada pahala. Ada pahala. Jadi tak payahlah nak pindah rumah dekat dengan masjid dengan tujuan nak pergi solat kat masjid tu, tak payah. Jalan kaki tu banyak pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini kita dapat fahami rentak amal ibadat ni kita akan pelik, terutamanya bila buat haji kan, ibu-ibu kebanyakan dah buat haji. Terlalu fizikal. Nak pergi masjid fizikal, pergi
panggil apa? Di padang Arafah, fizikal. Masa duduk di tengah panas berdoa pada Allah Azza wa Jalla tu, orang pun bawa air sejuk. Air sejuk tu bertahan tak sampai seminit, terus panas. Fizikal betul. Kemudiannya kita pergi melontar, berapa kilometer pula jalan pergi, jalan balik. Oh ya Allah, kecuali orang macam Kak Salina 300 meter je. Yang lain ni berapa kilometer kena berjalan pergi balik. Sangat-sangat fizikal. Barulah kita faham Islam ni agama yang mementingkan fizikal yang kuat, kerana fizikal yang kuat ni lah gunanya untuk berjihad. Apa ni tak ada alasan. Orang yang dah pergi Mekah ni tak ada alasan dah. Dia mesti jadi orang yang kuat sebenarnya. Gitulah dia punya falsafah dia. Bukan hanya agama spiritual. Tak. Sebab itu Nabi SAW tawaf 3 kali. Mula-mula kan berlari-lari anak. Fizikal tu. Berlari-lari anak. Kemudiannya yang sa'i fizikal. Fizikal saja. Tambah-tambah Masjid Haram sekarang besar sebesar-besarnya. Ya Allah, punya dah kalau tersilap jalan tu nak kena pusing balik. Sakit jiwa kita dibuatnya. Tak tahu mana jalan ni. Fizikal. Jadi kecuali orang dah biasa, dia tahu silap belok Masjidil Haram, lainlah. Kita yang macam berusaha masuk bandar ni, pening. Mana aku nak pusing Fizikal. Dia perlu difahami dengan bentuk yang positif. Okay, nak kurus badan kot. Tapi 10 malam, makan ke hotel. Tidur. Tak kurus-kurus juga. Sabar je lah. Jadi ibu dan rahmat Allah sekalian, itulah tujuannya Nabi SAW nak kita ni ada kekuatan fizikal. Okay. Yang lain-lain tu rasanya tak perlulah kita tengok panjang kerana itu hanya ulasan-ulasan. Kemudian kita tengok dia punya faedah. Kalau buku saya ni, buku macam saya ni muka surat 70. Hadis ini mengandung faedah-faedah berikut. Ada jumpa ke? Jumpa Ustaz. Kalau buku baru muka surat 69. 69 Okey. Dia mula kat mana sini ni. Wa fil hadisi anna a'malal birri idza kanat khalisatan tuktabu asaruha hasanatin. Hadis ini nak ajar kita apabila amal-amal kebaikan itu dilakukan secara ikhlas, maka setiap langkahan kita itu akan mendapat pahala. Tapi dengan syarat al-ikhlas. Ya, al-ikhlas. Kena ikhlas. Ya. Okey. Ikhlas ni apa maksudnya? Adakah kita langsung tak boleh masukkan unsur keduniaan? Boleh masukkan unsur keduniaan. Apa maksudnya? Okey, contohlah kita puasa. Aku puasa ni aku pun nak kuruskan badan lah puasa ni. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah nampak kurus badan tu nombor satu. Yang nombor satunya adalah kita nak mentaati Allah Azza wa Jalla. Kita nak menyediakan benteng ketakwaan dalam diri kita. Okey, sorry, internet tadi unstable. Okey, kita sambil-sambil tu, aku puasa ni ala-ala puasa aku nak turunkan kg lah. Okey, tak apa. Tapi nombor satu tu, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, contohnya ada orang kata, aku ala-ala puasa, aku nak kuruskan badan, jadi aku nak berhenti bersahur pukul 5 pagi lagi. Kemudiannya aku nak berbuka pukul buka puasa tu minum air je dengan buah kurma 2 biji. Kemudiannya pukul 9 malam baru nak makan sikit-sikit. Lepas tarawih baru nak makan sikit-sikit yang berat. Boleh ke macam tu? Boleh, tak ada masalah. Habis tu bukankah elok kita melewatkan bersahur? Betul, melewatkan bersahur. Tapi tak adalah Nabi kata lewat bersahur tu bererti dekat-dekat subuh. Pukul 5 tu dah kira lewatlah bersahur. Ada orang makan pukul 5 kemudian berhenti. Itu dah kira lewatlah tu. Dia tak semestinya. Ni. Pukul subuh 6-9 minit, 6-5 minit tu, 6-8 minit. Itulah waktu terbaik untuk kita mengakhiri sahur. Itu sahur budak-budak zaman saya dulu. Sampai sekarang pun. Okey, tapi kalau orang nak berhenti awal 5.30 dan nak berhenti, okey dah, saya okey dah. Saya dah biasa dah puasa sunat. Isnin, Rabu, Jumaat. Ahad, Selasa, Kamis. Oh, puasa Nabi Daud. Dia tak ada apalah dia ni.
Saya dah biasa, saya baru balik UK, saya duduk UK 5 tahun, puasa 16 jam, tak ada apa, dah biasa dah. Maka dia nak berhenti sahur pukul 5. Boleh, tak ada masalah. Kerana yang pentingnya yang kita kena lewat bersahur tu, yang penting kita nak ada tenaga yang kuat. Tenaga yang kuat itulah kita nak berkekalan dengan ibadat. Tapi ada orang tu dia memang kalau dia berhenti awal pun dia okey, tak ada masalah pun. Dia boleh ibadat dengan baik, dia tak mengantuk pun. Okey, silakan. Itu maksudnya dia bukannya mesti akhir tu mesti hujung-hujung sungguh baru berhenti. Tak, bukan begitu. Okay. Sambil tu dia kata sebab saya nak kurus juga. Dia kata, boleh, tak ada masalah. Sambil-sambil tu ada niat keduniaan. Okay, tadi isu pun. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Macam saya bagi tahu ibu-ibu kan sebelum ni ada saya sebut saya makan nasi saya mengantuk. Saya makan nasi saya mengantuk. Sekarang alhamdulillah saya tak makan nasi pun bila bersahur. Alhamdulillah okey. Ada mengantuk tak? Adalah saya mengantuk tapi bukan isu puasa. Saya mengantuk sebab penat sangat. Kadang-kadang dah 2-3 hari kita penat, kemudian hari keempat tu kita collapse. Bukan isu puasa tapi isu memang penat. Kalau tak puasa pun kita penat. Itu lainlah. Ataupun kadang-kadang kerana cuaca terlalu panas. Kita tak dapat minum air. Itu ujian daripada Allah Jalla wa'ala. Okey, tapi alhamdulillah bila kita urus makanan dengan betul, baik, saya rasa ramai orang tertidur waktu pagi yang kerja-kerja zuhur, duduk orang lelaki ni zuhur penuh kat surau terbaring tidur. Saya rasa isunya isu pemakanan. Tak tahulah makan apa tu tapi saya rasa nak isu pemakanan yang kurang betul membuatkan dia mengantuk. Kalau dia makan biasa-biasa je, insya-Allah dia tak akan mengantuk dengan izin Allah. Kerana Allah Taala suruh jaga makanan baru kita ada kekuatan. Tapi dia berbeza-beza dengan setiap orang. Dan kita tak akan menghukum orang. Tak, bukan nak hukum orang ni. Tapi kita nak menilai sebenarnya apa isunya. Okay. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita, contohnya kita berjalan kaki kita solat tarawih. 20 rakaat contohnya. Best juga ni buat pergerakan. Itu senaman kardio tu sebenarnya. Sebab kita turun naik tu kardio tanpa disedari. Yang banyak kalori aku terbakar ni solat tarawih 20 rakaat ni. Sambil-sambil tu kita solat tarawih, kita niat nak bakar kalori dalam badan kita. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sambil-sambil, bukan utamanya nak Allah. Itu yang utama. Allah tu nombor 1. Cuma ada sedikitlah peratusan best juga solat ni boleh bakar kalori. 5% macam tu boleh. Kerana solat macam mana pun memberi kebaikan kepada fizikal. Jadi kalau ada niat keduniaan yang sebegitu, kata ulama, kalaulah amalan kebaikan itu boleh menghasilkan kebaikan duniawi, kebaikan pada fizikal, kesihatan dan sebagainya, maka tidak ada masalah kalau kita niat buat kebaikan, di samping itu ada niat keduniaan. Cuma dipastikan niat akhirat tu lebih utama daripada niat dunia tu. Niat dunia tu hanya sampingan sahaja, seningan je. Okay, jangan pula, aku nak kurus ni, bertahan 20 supaya aku boleh bakar kalori. No, bukan. Tapi memang kita nak salat. Cuma alhamdulillah, lepas solat ni rasa macam ringan badan. Makin seronok. Sebab tu kalau kita cuba perhatikan, saya sendirilah kalau saya naik kereta di highway, kita mengantuk, ya Allah, mengantuk, terpiat-piat mata kita dibuatnya. Dah sana. Tidak hilang mengantuk ni. Berhenti. Bila berhenti, solat dululah, tak apalah bagi tahulah isteri anak-anak. Tak apalah baba pergi solat dululah jap. Pergi solat zuhur asar. Cadangnya nanti bagi isteri pula nak bawa kereta. Tapi kita berhenti tu solat, tak ada. Abang boleh bawa kereta lagi, okey je. Kekuatan tu dibina sebab kita dah melakukan satu ibadah dan ibadah tu ada pergerakan dia. Bila ada pergerakan, dia menghilangkan mengantuk. Maka cara hilangkan mengantuk bukannya minum Nescafe ataupun kopi. Tapi dengan melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kawan saya balik masa nak mengundi dulu. Saya tumpang dia. Mengantuk dah Mazul. Macam mana nak buat ni? Nak beli Nescafe lah jap. Okey, jom. Saya pun pergilah beli sekali Nescafe. Masa tu duk minum lagi lah. Kadang-kadang dalam sahur tu adalah 2-3 kali. Jadi kawan saya minum. Saya pun kata tak apalah Fik. Nak bawa kereta dululah. Suka saya jadi driver. Dari Pahang sampai Kelantan dia tidur ibu-ibu sikit. Lepas minum Nescafe dia tidur sungguh-sungguh. Tapi ada orang memang tak tidur pun lepas minum Nescafe. Tapi ceritanya kalau kita solat memang hilang mengantuk.
Boleh hilang mengantuk kerana berlakunya pergerakan badan. Okey. Jadi keduanya adalah wa fihi istihbabus suknai biqurbil masjid illa liman hasalat bihi manfa'atun ukhra aw arada taksiral ajri bikasratil mashi ma lam yahmil ala nafsihi. Anjuran kita tinggal dekat dengan masjid memang dianjurkan, kecuali bagi orang dapat meraih manfaat lain dengannya atau orang lain yang ingin memperbanyakkan pahala selama mana tidak menyusahkan diri sendiri. Jadi eloknya kalau dia okey je duduk jauh, duduk jauh. Tapi mana paling baik ibu-ibu sekalian? Duduk jauh ke duduk dekat? Syafini, macam mana Syafini? Duduk jauh ke duduk dekat yang baik? Dekat lah kan. Potensi dia nak pergi masjid tu lagi tinggi lah insyaAllah. Yes. Tapi habis tu Nabi tak bagi tu, Jambi duduk dekat tu. Duduk jauh lah. Sebab pahala lagi banyak pada setiap langkah tu. Kalau duduk jauh, dia lagi Ha. nak pergi tu lagi kena awal, kena masa dia, kena atur. Tapi mana lebih baik? Duduk jauh ke duduk dekat? Macam tu. Kalau ikut Ikut situasi orang tu sendiri. Macam mana kalau Ikut dia tu situasi. Syafini nak pilih rumah. Nak pilih rumah jauh ke dekat? kalau saya dekat lah Ustaz. Dekat lah kan? Saya kata siapalah. Nabi Muhammad SAW rumahnya sebelah masjid je. Jadi sebenarnya betul apa yang Ibn Hajar kata. Yang paling baik duduk dekat. Cuma kalau kita dah duduk jauh, Nabi nak bagi semangat. Tak payahlah pindah. Duduk jauh, pahala banyak. Jadi masing-masing ada bahagian. Yang duduk sana pun ada bahagian, duduk sini pun ada bahagian. Dan tujuan Nabi tak nak sungguh tu mereka pindah ni. Disebutkan ni. Ada maklumat tersirat. Iaitu Nabi SAW bimbang kalau ada ayat dia, Ibu-ibu cari. Namun baginda menguatkan sisi kemudaratan yang akan timbul akibat mereka mengosongkan daerah pinggiran kota Madinah daripada kemaslahatan yang telah disebutkan. Lalu baginda pun bagi tahu mereka, menginformasikan pada mereka pahala yang banyak kalau mereka melangkah jauh. Artinya, Nabi bimbang kalau kawasan ni mereka semua nak pindah, kawasan tu jadi kosong. Kalau kawasan tu jadi kosong, macam mana nak membangun kawasan tersebut? Nanti ada orang nak ambil pula kawasan itu. Sedangkan Nabi ni kita nak faham, Nabi menggalakkan kita untuk ihya'ul mawas, menghidupkan kawasan-kawasan yang mati. Yang macam Malaysia buatlah. Peneroka-peneroka Felda tu kan. Jadi itu penting tu. Kalau mereka pindah semata-mata fikir pasal ibadat, mereka tak nampak daripada sudut kenegaraan. Nabi SAW nak tengok juga daripada sudut kenegaraan, kena jangan pindah, duduk kat situ. Dan bila duduk situ, pahala banyak melangkah. Walaupun asasnya yang paling baik adalah duduk dekat. Jangan pula ibu-ibu lepas baca hadis Jabir, ni kalau anak-anak nak cari rumah, mama macam mana nak cari rumah ni? Satu rumah dekat dengan masjid, satu jauh. Nak mana satu? Duduk jauh lah. Nabi duduk suruh Jabir duduk jauh. Kita lupa Nabi duduk sebelah. Kita lupa Abu Bakar pun duduk dekat. Kita lupa sahabat Nabi lain duduk kawasan masjid je. Kita duduk ingat ke Jabir je. Padahal banyak lagi sahabat Nabi yang lain. Duduk dekat tu yang bagus. Habis tu kalau hotel mana satu ni, hotel di Mekah ni yang jauh 2 kilometer ke yang dekat sekali jalan berapa langkah macam Sofa, Clock Tower tu mana lebih baik? Pastilah duduk dekat lagi baik. Duduk jauh tak pasal habis masa dengan perjalanan je. Yang duduk dekat, bila-bila saja boleh balik, nak balik makan nasi ke hotel pun okey, tak ada masalah. Tak adalah kita rasa ralat. Tak apalah, aku tak makan pun. Nak ibadat, rugi, tapi tak makan rugi pula, dah bayar dah. Kita dah bayar package, tapi kita tak makan, rugilah kan. Maka kalau duduk dekat, kita boleh balik bila-bila masa untuk makan. Jadi aturan masanya lebih baik. Sebab itulah paling baik ibu-ibu sekalian, kalau nak pergi umrah, cari hotel Sofwah tu, yang dekat tu. Tambah sikitlah dalam berapa ratus atau ribu. Saya sendiri tak pernah rasa, tapi kalau saya pergi nanti insya-Allah saya nak cari situ juga. Sekarang ni dah mula dah orang duduk di Aziziyah. Orang pergi umrah je duduk Aziziyah. Tapi dia orang naik bas percuma kan. Naik bas duduk di masjid sampai malam baru balik. Ada juga yang buat macam tu. Tak apalah data package masing-masing, tapi duduk dekat memberikan banyak keuntungan daripada duduk jauh.
Kan samakan macam ada orang yang suami isteri pergi haji duduk asing-asing. Bila orang haji dah ramai balik, hotel-hotel berdekatan dah banyak kosong, ramai orang Malaysia pergi sewa hotel berdekatan dengan masjid. Boleh duduk suami isteri. Senang nak pergi masjid, senang untuk ibadat sama-sama. Boleh mengeratkan hubungan suami isteri, khususnya eratan daripada sudut ibadah tu. Sama-sama beribadah, sama-sama solat tahajud dan sebagainya. Ramai yang buat macam tu. Menunjukkan memang bagus duduk dekat. Tapi bagi orang duduk jauh, jangan jadikan halangan. Macam saya pun jauh, saya naik kereta. 3-4 minit baru sampai. Kenapa tak naik motor? Tak ada motor, tu je jawapan dia. Ada. Nak beli motor tapi mahal. 3-4 ribu dah kira mahal ni. 7 ribu, 8 ribu. Macam ada orang jual motor RM500, boleh lah. Nak naik basikal? Boleh lah seminggu pertama. Lepas tu tak adanya berpeluh-peluh sampai surau. Orang pun tak nak duduk sebelah kita, bukan dia. Kalau naik basikal nak pergi berjalan tak apalah. Nak pergi surau, biarlah tak pun. Kita nak pergi tu dalam keadaan badan kita pun wangi. Orang pun tak jauh daripada kita. Ni tak pasal orang menjauhkan diri daripada kita. Nampak kita je, oh lemak dia naik basikal. Duduk jauh-jauh. Kita masuk sebelah kiri, semua lari sebelah kanan kan. Kecuali orang tak kenal kita je. Bukan dia macam tu. Okey, maka ada satu perbahasan ulama'. Para ulama' berbeza pendapat tentang orang yang duduk dekat masjid dengan orang duduk jauh. Orang dekat masjid, alah aku duduk dekat masjid, pahala aku kurang langkahan. Dia pun langkah pelan-pelan je. Langkah sikit, sikit, sikit. Makin banyak pahala dia tu. Satu langkah, satu pahala. Satu langkah, satu pahala. Dia pun langkah sikit, sikit, sikit je. Maka jawapannya, tak macam tu. Cerita mudahnya, dia tak macam tu. Ya. Walaupun Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dia langkah sikit-sikit je sebab dia nak pahala banyak. Tapi realitinya, ibu kakak sekalian, mana lebih menyusahkan? Orang duduk jauh ke orang duduk dekat? Orang duduk jauh. Orang duduk dekat tu dia mengecilkan langkah je pun. Tetap orang duduk jauh tu lagi banyak pahalanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemudiannya daripada hadis ini, ada ulama kata elok juga kalau kita pergi masjid jauh-jauh berbanding masjid dekat untuk dapat pahala yang banyak. Tapi jawapannya adalah, dia tengok kepada apa keperluan kita. Apa yang berlaku pada surau tu, kalau kita pergi surau jauh, maka apa yang berlaku pada surau dekat kita tu? Kosong ke? Jadi kena nilai semua. Macam saya kan. Saya ada surau Al-Ikhlas, saya ada Masjid Al-Ikhlas, dan saya ada satu lagi surau dekat sekolah anak yang paling dekat, surau Ittihadiyah kot. Section 8 ke 9. InsyaAllah. Memang paling best dapat solat Ittihadiyah lah. Lepas solat Ittihadiyah 5 minit dah sampai sekolah anak. Tapi kalau nak sampai Ittihadiyah, pukul 6 baru gerak, 6 suku lah baru sampai jawabnya. Traffic light tu banyak sangat. Lewat saja nanti terlepas solat sunat subuh pada waktu yang terbaik. Maka saya pun ambil keputusan, saya pergi Masjid Al-Ikhlas. Sebab masjid cantik ke? Memanglah masjid cantik, tapi itulah masjid yang paling sesuai untuk saya dan anak berhenti. Di samping parkingnya pun mudah. Cantik tu satu hal, tapi dia masjid yang paling mudah saya berhenti. Saya sempat sampai awal, saya boleh solat sunat subuh. Dan imam, dan situ saya terkejut. Kalau surau tempat saya, sejadah dengan insan. Saya suka dah, kita dah biasa, kita memang suka sejadah dan insan dah. Bila saya pergi surau Ittihadiyah dekat sekolah anak, baca sejadah sahaja, bagi 2. Bila saya pergi Masjid Al-Ikhlas, Sabih Isma Rabbikal A'la je dia baca. Saya kata, wow, masjid ni tak baca sejadah insan, masjid besar. Imam, saya yakin Imam Hafiz. Jadi mungkin kerana saya tahu, masjid-masjid ni, kenapa kadang-kadang kita tengok setengah masjid, dia punya kekuatan amalannya tak standard dengan surau. Kerana surau taman. Dia orang taman. Masjid ni banyak juga masjid tempat persinggahan. Masa Masjid Ikhlas, ramai orang singgah. Saya nampak ramai ada yang dok bawa anak-anak pergi sekolah, sama dengan saya jugalah. Lepas subuh tu zikir sekejap, terus lari ni. Jadi dia masjid persinggahan. Kalau masjid persinggahan, solat lama-lama, letih. Memang letih.
Masa orang singgah kat situ, taubat tak singgah dah lepas tu. Maka dia berpindah daripada satu sunnah kepada sunnah yang lain. Daripada sunnah membaca panjang kepada sunnah meraihkan jamaah. Wallahualam. Jadi ibu sekalian, saya tutup dulu share ni. Okay, kita buka kepada perbincangan. Orang UK ada ke hari ni? Puan Faridah ke siapa yang UK tu? Farhana. Farhana, Puan Farhana tak ada Okey, silakan kita bincang. Ada soalan Kak Aisyah, bab tadi saya masih tak faham kaitannya waktu zuhur. Sebab macam general untuk semua solat. Baca syarah bab pun. Oh, okey, saya faham Kak. Saya faham. Kak Aisyah nak kata, hadis-hadis yang segera solat zuhur ni, dia bukan valid untuk solat zuhur je. Dia valid untuk semua solat lah kan, kalau kita fikir. Maka kita jawab balik Kak, kerana dalam kes kenapa dia kaitkan khusus dengan salatul zuhur, kerana ada isu tadilah. Isu bila panas, kita nak solat zuhur awal ke kita nak solat zuhur lambat. Itu isu dia. Oleh kerana timbul isu tersebut, maka Imam Bukhari pun bahas khusus bab segera mengerjakan solatul zuhur tanpa mengira panas ataupun tidak panas. Itu maksudnya Kak. Boleh jelas ke Kak Aisyah? Okey. Kak Syida, soalan di Facebook. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita tunggu malam 27 Ramadan baru bayar zakat fitrah demi mengharapkan kelebihan Lailatul Qadar? Atau kita segera bayar? Daripada Cik Nur Adli, barakallahu fikum. Okey, rasanya Cik Nur Adli dah pernah sebelum ni kan? Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Apa maksud akak tak ada mention dalam bab? Dalam syarahan ke Kak tak ada mention? Okey. Yang Cik, panas tu ada ni. apa Kak? Yang pasal cuaca panas tu ada yang dalam bab ni. Oh tak. Dia sebab itulah saya kata Imam Bukhari ni dia style nak kena faham tu, dia kena faham daripada syarahan yang pelbagai. Oh, okey, Ustaz. Nanti akan jumpa lagi hadis yang lain, Imam Bukhari tak mention pun. Sampai kita pening, apa kaitan hadis ni? Sampai kan memang ada ulama kata, tajuk bab Imam Bukhari letak tak ada kaitan pun dengan hadis. Sampai macam tu dalam beberapa bab jugalah. Cuma Ibn Hajar dia datang dia pun syarah balik. Macam mana sebenarnya cara nak faham tajuk bab, sehingga kan ada satu buku khusus yang bincang tentang falsafah di sebalik tajuk bab dalam Sahihul Bukhari. Kerana tajuk bab itu yang paling penting. Hadis ni mana-mana kitab pun ada hadis. Tapi tajuk bab yang penting. Menggambarkan fikih Imam Bukhari. Okey, boleh tak kita melewatkan zakat kita nak bayar pada malam 27? Kerana kan dapat malam Al-Qadar seumpama kita bayar zakat selama 1000 bulan. Wah, tahun depan tak bayar dah zakat dia lah. Dah 1000 bulan aku bayar kan. Satunya Cik Nur Adli, kita pun tak tahu bila malam Lailatul Qadar. Bila malam Al-Qadar, betul ke malam 27? Tak ada ni kan. Okay. Yang keduanya, ada tak sunnatun Nabi SAW membayar zakat pada malam-malam 10 malam terakhir? Tak ada. Adakah Nabi sebut, tuan-tuan usahalah bayar zakat pada malam Al-Qadar? Okay, zaman sekarang bolehlah kita kata mudah sekarang ni kita online je. Tapi zaman dulu, bukan dia aku ni nak jadi amil zakat pula. Orang sibuk ibadat, kita jadi amil zakat pula. Sebab semua berebut malam 27. Sahabat Nabi kalut malam 27 sebab nak bayar zakat. Bukan isu ibadah. Realitinya Nabi SAW beribadah, salat, baca Quran di 10 malam terakhir. Terutamanya malam 27. Jadi nak kata malam 27 ataupun 10 malam akhir diutamakan zakat, tak ada. Yang jelasnya waktu terbaik bayar zakat adalah pada pagi Syawal. Itu jelas. Pada pagi Syawal itulah waktu terbaik. Dan sekarang ni kita boleh online je. Tapi oleh kerana banyak berlaku kes, orang terlupa bayar zakat, orang kalut, nak bayar 1 Syawal ni lah sekali tak terbayar. Maka dia kena bayar juga sebelum maghrib. Itu waktu dia tu.
Kalau lepas maghrib pun tak bayar juga, maka dia dianggap qada. Rasanya dianggap qada kan, dan boleh dikata berdosa bila dia sengaja berbuat demikian. Okey. Jadi ibu kakak sekalian, ulama pun kata apa tujuan zakat sebenarnya? Apa tujuan zakat? Membantu orang miskin. Okey. Membantu orang miskin. Jadi adakah dengan perkembangan dunia sekarang ni, orang masuk Islam dah ramai, dengan Malaysia pun ada beberapa negeri, kalau dulu zaman Nabi ada Mekah Madinah aja dan semuanya orang Islam, masa tu orang pun kuat ibadatnya. Zaman sekarang pelbagai ni, macam-macam ras, macam-macam kaum pun ada, maka ulama pun awalkan boleh bayar zakat bermula awal Ramadan demi mencapai target, iaitu target kita semua orang keluar zakat boleh membantu. Boleh membantu orang-orang miskin terutamanya kan. Maka yang paling baik dalam bab ini adalah satu, bayar zakat pada 1 Syawal. Yang kedua, bayar zakat pada awal Ramadan lagi. Macam saya dah bayar dah. Dalam hari ketiga ke hari keempat Ramadan dah bayar dah. Kemudian settlekan keluarga kat kampung, settlekan. Jadi maknanya, tapi kalau ibu-ibu nak bayar zakat pada orang, kena minta izin dulu. Kecuali anak dalam tanggungan kita, tak apa. Suami pada isteri, tak apa. Tapi kalau contoh saya nak bayar zakat bagi pihak mak saya dan adik saya minta izin dulu. Boleh tak nak bayar zakat? Bila bagi, baru saya bayar zakat. Kena minta izin tu sebelum. Bukan selepas. Kalau dah selepas, baru minta izin, maka zakat tadi tak dikira. Kena bayar balik zakat. Ya Allah Allah. Ustaz, ada hadis riwayat Abu Daud ni kata kalau selepas solat raya dia dikira sedekah. Betul. Kalau sebelum tu dikira tapi zakat dia fitrah. memang dia dikira sebagai sedekah kalau buat selepas solat raya. Tapi ulama pun bahas balik, ya. Ulama bahas balik, ia dianggap sebagai qada bagi zakat tersebut. Okey. Single mom nak bayar zakat sekali dengan anak perempuan saya, bolehkan Ustaz? Boleh. Anak perempuan, cuma saya tak tahu hukum kalau anak tu dah kerja apa benda. Tapi selama mana anak tu dalam tanggungan kita, tak kira lah balik ke tak balik, maka boleh kita bayar zakat dia. Benda tu benda yang common lah, benda yang telah dimaklumi oleh anak pun. Okey. Boleh tak saya nak cek satu benda yang Ibu Sharifah sebutkan tadi? Hukum takhir daf'uz zakah. Ba'da salatir raya. Pada salatil Eid. Okey, apa ni ceritanya? Hal tajzi' zakatul alamak, mana ni? Okey, jom kita tengok sama-sama secara ringkas. Tapi jangan tanya soalan zakat banyak-banyak, saya tak tahu. Ini pasal zakat fitrah je. Lepas ni tanya zakat emas ke, zakat buah ke, saya tak tahu benda tu. Okey, ini satunya. Boleh ke kita zakat tu kita qabla al-Eid walam yusam illa ba'da al-Eid? Itu tadi isu. Takhir. Okey, apa hukum kita melewatkan zakatul fitri daripada waktunya? Tak boleh melainkan ada keuzuran disebut. Faman akhara. Okey. Hukum a'tuhu zakatul fitri yang ada wujud fuqara. Kalau lewat bayar zakat kerana tak ada orang miskin, macam mana pula? Tadi isu sekarang ni. Orang miskin berlambak. Nasiya an yakhruja zakatul fitri qabla salatil Eid.
orang terlupa nak bayar zakat sebelum solat raya. Apa hukumnya? Maka disebut la isma alaihi li'annahu ma'zurun bin nisyan. Maka tidak ada dosa orang yang terlupa bayar zakat sebelum solat raya, tapi kena segera bayar bila teringat. Okey, itu je dia kata. Lagi hukum lewat bayar zakat. Ni. Ini fatwa mazhab Syafi'i ni, Darul Ifta Mesir. Jelas sikit. Bayar zakat sebelum solat raya itulah yang afdal dan utama. Tapi boleh lagi kita keluar zakat sampailah ke maghrib hari tersebut. Dan haram kita lewat bayar zakat lepas waktu maghrib. Wa ma'azalika fa innahu yajibu qada'uha hina izin. Tapi, okey gini. Yang paling afdal, zakat fitrah bayar sebelum solat raya. Tapi kalau lepas tu sampai maghrib, boleh lagi. Harus lagi. Wa yahrumu ta'khiruha an. Haram kalau kita lewat bayar zakat lepas solat raya. Tapi tetap wajib qada'. Okey. Maka dia pun cerita panjang lebar. Yang kita nak tengok last kali tu, bayan waktu keluar zakat tu bila. Maka waktu bayar zakat tu sekian. Waktu wajib tajibu bi ghurubi syams akhir yaumin min Ramadan. Yang waktu wajib bayar zakat bila? Malam terakhir tu. Ramadan dah habis kan? Ramadan habis asar, habis maghrib kan? Malam tu malam raya. Situlah bermula. Malam raya sampailah ke solat subuh. Itulah waktu wajib membayar zakat. Okey. Kemudiannya waktu ada. Manakala waktu untuk mula membayar zakat, fala mani'a syar'an min ta'jili zakatil fitri min awwali dukhuli Ramadan. Maka tiada masalah untuk kita awalkan bayar zakat pada awal masuknya Ramadan. Maka di situ pun dah boleh dah kita bayar zakat terus. Okay. Jadi kita dah faham dah. Dan afdalnya kita bayar zakat sebelum solat raya. Walaupun boleh lagi bayar zakat sampailah matahari terbenam. Tapi haram kita melewatkan lebih daripada maghrib, wajib kita qada. Inilah mazhab jumhurul ulama. Macam tadilah kita buat rumusan tadi. Itulah ceritanya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian hujahnya banyaklah Ibu Sharifah. Walaupun Ibu Sharifah dah baca hadis tadi, tapi hadis tadi dia banyak lagi kena ulas. Ada lagi ulasan-ulasan yang lain yang menunjukkan masih boleh bayar zakat selagi mana matahari belum terbenam. Tapi itu bukan satu benda yang bagus. Okey. Dan sekali lagi, dia baca benda yang sama juga tapi terbaca sekali lagi. Khulasah. Ketahuilah, diketahui bahawa zakat fitrah ni bermula pada malam raya dan tiada masalah kita awalkan pada awal Ramadan. Kemudiannya, tapi tak boleh selagi mana Ramadan tak masuk, zakat fitrah tak boleh dibayar. Yang afdalnya kita bayar sebelum salat raya. Tapi masih boleh sampailah matahari terbenam. Haram kita lewatkan lebih daripada matahari terbenam. Tapi wajib qada. Itu sahajalah hukumnya. Okey. Ni kajian-kajian baru saya lah ni. Ni saya jumpa maklumat-maklumat. Nak kena study ni ibu sekalian. Saja cerita. Okey, ada yang terakhir? Salam Ustaz. Kalau ada satu keluarga ni, dia ramai, dia kata dia tak mampu bayar. Lepas tu memang kita boleh bersedekah untuk bayar untuk dia kan. Boleh. Itu satu. Tapi saya pernah masuk kelas Ustaz lah, Ustaz pernah cakap selagi dia tak misyuruk, dia wajib bayar. Selagi dia? Misyuruk, tak boleh makan. Selagi dia boleh mampu makan, maknanya dia boleh dia kena bayar. Oh, okey. Terima kasih banyak. Kita tengok golongan man la yajib alaihi zakatul fitrah.
Siapa sebenarnya golongan yang tidak wajib bayar zakat fitrah ni kan? Kita tengok ni. Saya dah tanya kawan saya dalam bidang zakat bab ini. Tapi kita tengok pula macam mana fiman tajibu alaihi zakatul fitri. Okey, kita tengok sama-sama fatwa ulama. Terima kasih banyak Ibu Syarifah. Siapa sebenarnya yang boleh terlepas daripada zakat fitrah? Ini jawapan dia. Orang yang terlepas ni kata Dr. Hisam ke Husam baca Husamuddin Ifanah. Okey. Watajibu. Okey, disebut ni awal ni kan. Dan wajiblah zakat fitrah kepada setiap Muslim, lelaki ke, perempuan ke, kecil ke, muda ke, tua ke, hamba ke, ataupun orang yang merdeka. Dan suami mengeluarkan zakat untuk isteri, anak-anaknya, dan mana-manalah orang di bawah tanggungan dia. Okey. Sekian. Watajibu dan wajib sedekah fitrah bagi siapa yang ada makanan tu. Betul lah sebut tu. Boleh makan lagi. Boleh makan, boleh minum. Wajib dia bayar zakat fitrah. Okey. Tengok lagi. Bawah. Wal fakir la ghina lahu fala tajib. Manakala orang fakir yang tak ada apa-apa, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Kawan saya kata, kalaulah dia bersedekah, menyebabkan dia tak ada makan, tak ada minum, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Okey. Tapi kalau dia boleh makan lagi, oh miskinnya ya Allah. Tapi boleh beli nasi lemak lagi tak? Boleh. Ada duit bukan tak ada langsung, tapi adalah dalam 500 simpanan, 600 simpanan, 1000 simpanan. Selagi mana ada simpanan tu, wajib bayar zakat fitrah. Nanti saya ada 1000 simpanan, kalau saya ada zakat fitrah dah dalam berapa ratus, dan dalam berapa puluh ringgit dah. Anak saya 10 orang. Saya suami isteri 12 orang. 12 darab 7 berapa? 84. Percayalah 84 tu dia akan berkembang nanti. Kena yakin pada Allah Azza wa Jalla. Kena bayar zakat fitrah. Okey. Dan dia sebenarnya dia ceritanya kita tak boleh menjadikan alasan untuk mengelak daripada zakat fitrah kerana benda tu boleh diuruskan. Okey, cerita. Boleh diurus macam mana? Simpanlah duit sikit-sikit. Simpan sikit, simpan sikit. Ini untuk zakat fitrah. Orang miskin boleh buat sebenarnya ibu-ibu sekalian. Kecuali miskin yang terlajak tadilah yang tak wajib. Itu cerita lain. Apa hukum abang-abang duk bayar zakat fitrah untuk adik-adik tanpa minta izin? Kadang-kadang zakat berbayar 2-3 kali sebab abang ramai. Wah, hebat abang-abang berebut. Tak apa nak bayar banyak kali pun. Lagi bagus zakat bayar banyak. Sebab kita kan digalakkan bayar zakat lebih. Berapa kadar bayaran zakat? RM14. Bayarlah 21, bayarlah 50. Alhamdulillah. Tak apalah saya bayarlah 50. Lebih-lebih ambil pada amil. Itu tak boleh? Yang itu tak boleh. Tapi kalau kita kata tak apalah saya bayar 50 untuk seorang. Habis tu lebih-lebih ni cik. Tak apa lebih-lebih masuk zakat. Saya bagi. Bagi zakat tak apa. Jangan bagi pada amil. Ya. Nak bagi pada amil, belanja amil kemudiannya. Okey. Jadi abang-abang kena minta izin dengan adik-adik. Kena minta izin kecuali dia memang point dah. Dalam ayah kita dah tak ada. Adik bongsu ni aku jaga. Tanggungjawab aku dah jaga dia tersebut. Jadi apa-apa benda aku. Itu dah ada keizinan tu secara tak langsung. Dia yang jaga adik dia. Maka dia pun bayar zakat. Tapi paling baik sebut dulu, adik abang nak bayar zakat ni. Okey. Habis tu yang tak minta izin tu macam mana? Yang tak minta izin dikira sedekah, tak dikira zakat. Habis tu macam mana? Kena bayar balik. Habis tu dah bertahun-tahun. Bertahun-tahun tu hukumnya saya tak tahulah. Secara jujur saya tak tahu. Kena tanya pusat zakat macam mana. Tapi kalau tak dikira, kira dah berapa tahun? 5 tahun. Maka bayarlah balik 5 tahun darab dengan RM7, baru RM35. Pergi pusat zakat bayar RM100 terus. Mudah. Okay. Tapi zakat kan dia dah buat perincian. RM7, RM14, RM21 berdasarkan beras kita makan. Ada orang mampu makan zakat pula. Mampu makan beras basmati.
Tapi dia kata, saya tak pakai beras basmati kat rumah. Kenapa? Tak minat. Saya minat beras siam lagi. Okay, beras siam kategori zakat berapa? RM7 atau RM14. Kalau kita mampu, beras basmati, cuma kita tak minat, kita duit banyak, bayarlah zakat lebih. Bayarlah RM21. Jangan duk kira beras kita makan tu. Oh, saya tak makan beras basmati kat rumah. Tapi nasi Chef Ammar selalu beli. Sanggup beratur kat bazar Ramadan. Nasi Arab selalu makan. Seminggu sekali nasi Arab. Seminggu sekali nasi Arab. Nasi Arab tu basmati lah. Cuma kita tak ada beras basmati kat rumah aja. Tapi kat kedai Arab tu basmati saja. Nasi lemak pun nasi lemak basmati. Maka bayarlah zakat fitrah RM21. Janganlah pula kita kira beras kat rumah kita aja. Kita tak kira beras kat luar kita makan. Jadi siapa gaji banyak, yang sampai RM7,000, RM8,000, RM10,000 ke atas, malu-malulah nak bayar zakat RM7, RM14. Ambil 21. Ambil 21. Saya ambil langkah 21 terus. Saya jujurnya kami memang beras basmati. Tapi basmati kami 3-4 bulan baru habis. Satu RM5 tu. 5 kg tu. Jadi artinya kalau kira kemampuan tu tak adalah basmati tu sebulan sekali. Tak, memang 3-4 bulan baru habis. Okay. Tapi kita malulah. Bukan kita tak ada duit. Kita mampu makan nasi Arab kat luar. Kita mampu je pun. Cuma makan tak makan. Itu cerita lain. Kita mampu. Bila ada kemampuan, tolong bayar lebih. Itu untuk senamat. Tapi memang kita tak mampu. Duit kita tak berapa banyak. Anak kita pun banyak tanggungan. Kita ambil RM7. Okey. Gitulah ceritanya ibu sekalian. Bebe pula saya ni. Mula-mula puasa ni kan. Dah lebih 2 minit. Aku dah Kak lebih Liza ni tak bagi dah 2 minit dah ni. Geram Sebab dah Ustaz ni. Bebel kami dengar je lah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ibu sekalian, sebelum Kak Liza bagi ni tutup, boleh tak saya nak tutup dengan satu benda? Alhamdulillah, sepanjang saya solat tarawih ni adalah 2-3 kali peristiwa yang berlaku. Antaranya, di masjid tempat saya ni, imam solat 3 rakaat, tarawih. Yang pecah 2 lah makmum. Yang belakang tu imam ni semuanya followers tegar tu imam. Tu imam bangun rakaat 3 pun tegar ikut tu imam. Khusyuk bersama dengan imam namanya. Dan beberapa orang duduk. Dan orang duduk ni terbahagi pada 2 pula. Golongan majoriti yang duduk, dia duduk terus. Saya antaranya lah. Dan satu lagi adalah dia duduk, kemudian dia confused. Macam mana nak buat? Dia berdiri balik dengan tu imam. Dan dia confused dah kan. Okay, itu satu pengalaman 2 kali kot. Saya 2 ke 3 kali berlaku dalam bulan Ramadan ni. Imam terlebih rakaat, 3 rakaat. Dan semalam berlaku pula imam tiba-tiba sujud sahwi. Tengah solat, tahiyat tiba-tiba sujud sahwi. Allahu Akbar. Tergamam. Saya pun tergamam. Kenapa? Bila saya nak sujud sahwi sekali, imam dah bangun. Saya pun tak tahu. Kita yang belajar ni ibu sekalian. Saya ni ketahuilah bab sujud sahwi ni dah baca berapa kitab dah kan. Bila berlaku depan mata kita, tergamam tak kata apa. Terus saya niat mufarakah daripada imam. Apa benda aku kena buat sebenarnya? Memang kena sujud sahwi lah. Tapi bila berlaku tu ilmu hilang, terbang. Jadi saya pun cepat-cepat pergi study balik. Memang kena sujud sahwi lah. Tak ada pilihan dah lah. Jadi ceritanya begitu. Tapi sebab imam tu dia cepat sangat benda tu berlaku. Dia sujud tu laju. Kita tak sempat nak fikir apa-apa dah masa tu. Saya tanya imam, kenapa imam sujud sahwi tadi? Dia kata, saya fikir saya solat 3 rakaat dah tadi. Tak, memang 2 rakaat pun. Tak ada orang komen pun. Semua memang 2 rakaat pun solat. Macam-macam lah. Tapi boleh jadi modal kita berkongsi lah. Kita berkongsi macam mana sebenarnya. Jadi semalam, boleh kata semualah bangun balik untuk tambah 2 rakaat lagi solat tarawih yang kurang. Okay. Jadi ibu sekalian, segala pengalaman yang berlaku tu betul-betul menjadi ilmu yang praktikal. Bila berlaku depan mata, kita kalut, masa itulah kita boleh belajar sesuatu yang unik daripada kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Sama juga ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kata guru saya, Maulana Asri. Bila sahabat ada buat silap, kita belajar daripada kesilapan sahabat secara praktikal. Tak kira kesilapan apa pun, kesilapan dalam bab solat ke, kesilapan dalam bab melibatkan maksiat sekalipun, kita belajar sesuatu daripada sahabat secara praktikal.
Sama juga dengan Nabi SAW. Nabi kena sihir. Betul. Kebanyakan ulama setuju. Memang Nabi pernah kena sihir. Memang terkesan Nabi. Nabi pernah menceraikan isteri baginda Hafsah radhiyallahu anha. Betul. Nabi apa lagi? Benda tu berlaku pada Nabi. Kita belajar sesuatu yang praktikal daripada Nabi SAW. Nabi ceraikan Hafsah. Adakah Nabi benci pada Hafsah? Tak ada. Adakah Nabi tengking-tengking isteri Nabi? Tak ada. Apa yang Nabi buat? Dan cerai itu hanya talak satu. Talak satu ni dia panggil, ada lagi garis putus yang menyambung antara suami dan isteri. Nabi SAW dengar kata malaikat, Ummul Mukminin Hafsah sawamah qawamah, rajin puasa sunat, rajin qiyamul lail. Nabi rujuk balik, dan bila Nabi rujuk balik, sedikit pun tak timbul perasaan benci. Kadang-kadang bila suami isteri bergaduh, dia ni balik, dia adalah gap antara suami dan isteri kan. Nabi tak. Nabi okey je, kembali macam biasa, bahkan mungkin lebih erat. Tapi nak katanya benda yang berlaku ni, kita belajar direct daripada peristiwa tersebut. Sebab itu Allah Ta'ala takdirkan, Nabi ni ada buat beberapa, kita sebut kesilapan. Nabi solat zuhur 2 rakaat, berlaku kesilapan. Nabi solat asar ke apa dia 4 rakaat, berlaku kesilapan. Adakah Nabi tak khusyuk? Siapa kita berani nak kata Nabi tak khusyuk? Tapi benda tu Allah Ta'ala takdirkan berlaku. Kesilapan-kesilapan yang berlaku ni kita tak boleh pandang dengan negatif. Contohnya yang sekarang ni popular dah. Orang duduk Dr. Aiman Suwaid hafizahullah. Dan di handset saya ni, kalau tengok reels tu, asyik naik je Dr. Aiman Suwaid, Dr. Aiman Suwaid. Jadi kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian kita, kita tak perlu rasa nak rendah diri. Oh, aku ni dah buat silap, aku rasa malu, segan. Tak. Kesilapan itu untuk dipelajari. Kita buat silap, kita belajar. Dan orang buat silap, kita belajar daripada kesilapan orang. Bukan dengan tujuan nak judge orang tersebut. Tak. Kita nak jadi lebih baik. Itu yang paling penting. Samalah ibu-ibu sekalian, bila kita tengok ada orang buat kesilapan dalam hidupnya, melibatkan suami isteri, melibatkan ibu bapa dengan anak-anak, kita tak boleh pandang dengan negatif semata-mata. Kita nak belajar, kita doakan agar mereka kembali baik, dan di situlah kita pun cuba meningkatkan kualiti dalam hidup kita insya-Allah. Ini penting dalam bulan Ramadan terutamanya kan. Okey. Wallahu alam. Selamat menyambut baki Ramadan buat ibu kakak sekalian. Okay. Alhamdulillah Ustaz. Walaupun kita belajar tajuk bab solat tadi, tapi kita dapat macam-macam, termasuk belajar bab zakat fitrah. Sebenarnya Kak Izzah pun baru tahu juga kena minta izin bila nak bayarkan untuk orang. Baru tahu hari ni. Tapi suami bayar untuk akak, tak apa ya? Ya, kami macam itulah, cuma macam Kak bayar untuk mak. Kena minta izin. Kak bayar untuk mak, tapi memang bagi tahu siap-siap. Memang selalu bagi tahu, nanti cik bayar untuk mak, cakap macam tu. Okey. Kita tu kira macam dah minta izin lah, kita dah bagi tahu mak kita dah. Betul. Ni alhamdulillah. Tak apa, kalau siapa yang tak jelas nanti kami minta Ustaz Mustafa kupas, tak apa bab-bab ini kan. Oh cantik. Buat tajuk khusus ni, saya pun nak join lah. Nanti kami cakap, minta Kak Syida cakap dekat Ustaz Mustafa bab zakat fitrah apa semua ni kan. Okay, alhamdulillah. Jadi terima kasih semua. Jazakumullah khairah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zee. Okay. Saya Kak Syida, kan Liza ya? Lupa dah. Kak Syida host. Selalu macam tu lah Liza, sebab Kak Liza yang host tu yang tadi tak kohoskan semua orang sebab kenapa Liza? Awak Kak Syida tak masuk lagi ni. Sorry, esok ya. InsyaAllah sampai esok dengan bab zakat yang fitrah ya. Sahabat-sahabat semua kalau nak tahu lebih lanjut, kita bersama dengan yang pakar bidang ni lah insyaAllah. Sama Suki. Tak pun kata nak join tu. InsyaAllah. Terima kasih semua. Dengan itu saya endkan sesi kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.